Okey, saya nak share berkenaan dengan yang ni lah. Yang ni saya pun dah bagi dekat Ustaz sebenarnya. Okey, ni flow yang Ustaz akan lalui bersama dengan saya. Jadi flow ni yang hari pertama ni, ini yang kita akan buat sekejap lagi, perbincangan tugasan pertama. Okey, lepas pada tu saya akan bagi penerangan core value dekat celik Al-Quran. Dan seterusnya yang ni Ustaz akan tengok kelas yang kita jalankan lah secara online sekarang ni. Kalau dulu memang kita buat fizikal je sebenarnya, tapi sebab PKP ni ada hikmah dia juga. Jadi ada kelas online. Jadi Ustaz akan tengoklah macam mana kita buat kelas tu. Jadi yang untuk sesi yang ni, kalau ikutkan malam ni ada kelas, bukan kelas saya lah, kelas Ustaz lain. Kalau malam ni antara pukul 8 sampai pukul 10 tu ada masa free tak? Sebab dia ada 2 sesi, ada kelas yang 8, 9, 9, 10. Ustaz Ustaz yang nak sama mana? Ustaz yang sama ke ustaz yang lain? Ustaz yang sama. Ustaz sama? Ustaz sama tapi pelajar lain. Pelajar lain. Pukul 8, 9 tu sesi pelajar lain, 9, 10 tu pelajar lain. Kalau saya ambil 9, 10 boleh? Boleh. Sebab kelas tu Ustaz ni je, maksudnya Ustaz masuk, tengok je. Tengok, tak perlu on audio, tak perlu on kamera lah. Ustaz tapi kena sejam lah. Kalau ikut kan sejam, tapi sejam tu. Tak apa, dia gini, kalau Ustaz masuk tu, dia tak boleh lebih pada 2 orang. Kalau macam ni, dia akan jadi had 45 minit je. Kalau Zoom kalau Zoom. Jadi kalau Ustaz masuk tu, contohnya terkeluar, Ustaz masuk lagi sekali lah. Gitu. Tak pun Ustaz masuk lah apa yang awal tu, lepas tu bila nak habis tu Ustaz nak keluar pun tak apalah, ambil dalam masa 30 minit. Nak tengok macam mana perjalanan kelas tu je lah sebenarnya. Boleh? Boleh. Tapi link tu Ustaz bagi ke? Nanti saya akan WhatsApp dekat Ustaz tu dulu macam mana, confirm kalau boleh. Nanti sebab dia nak kena confirm dulu dengan pelajar dia, takut pelajar tak meri ke kerana ke. Tengok dulu kan dia. Okey, baik. Lepas selesai yang Ustaz, bila dah tengok kelas tu apa semua, kita pun saya akan bagilah untuk yang tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ni Ustaz kena rakam dah simulasi pengajaran. Yang ni Ustaz biasalah. Simulasi pengajaran ni. Cuma apa yang Ustaz kena buatnya, benda tu saya akan bagilah detail kat Ustaz. Nak mengajar apa yang Ustaz kena bagi tahu dalam video tersebut. Okey, bila dah selesai tu, saya bagi dalam masa lebih kurang 2 hari lah untuk Ustaz siapkan video ni. Dan lepas dah siap tu, Ustaz akan hantar dan saya akan tengoklah video tersebut. Okay, bila dah siap tu, saya pun akan bagi, kita akan buat sesi yang seterusnya, iaitu sesi simulasi pengajaran secara langsung pula. Yang ni saya akan berlakon jadi pelajar. Jadi Ustaz akan mengajar di hadapan saya lah. Okay, lepas tu bila dah selesai yang ni latihan je lah. Ni bukan kata nak test ke apa, tak ada. Ni maksudnya latihan semata-mata. Okay, bila dah habis yang ni baru yang dekat tengah ni kita ada, saya tak letak lagi. Lepas pada selesai simulasi secara langsung ni, Ustaz akan ada test. Test ni maksudnya Ustaz akan mengajar di hadapan pelajar yang kira kita akan pilih nanti pelajar tu. Jadi yang tu memang kira yang tu test. Maksudnya Ustaz akan aplikasikan apa yang Ustaz dah buat lah dalam yang video dan simulasi secara langsung ni. Gitu. Okay, bila dah okey tu, baru kita akan masukkan pelajar dekat Ustaz. Sebelum masuk kepada pelajar tu, Ustaz akan pergi yang ni dululah. Kalau dah lulus tu, baru kita akan pergi yang keempat ni, latihan penggunaan SKMS. Gitu. Okey. Jelas untuk yang flow ni. Boleh? Ustaz, yang simulasi pengajaran tu berapa minit nak rakam? Okey, untuk simulasi pengajaran ni saya tetapkan jangan lebih daripada 30 minit lah. Buat dalam 20 minit ke 25 minit pun boleh dah. Lebih kurang tu. Guna Zoom lah? Pakai Zoom ataupun kalau Ustaz rekod pakai Zoom, dia tak berat sangat. Tu dia.
Saiz dia tu. Kalau pakai telefon takut dia besar saiz dia. Okey, baik. Jadi itu untuk yang flow. Okey, kita pergi kepada sekejap, mana ni? Okey. Okey, ni jawapan yang Ustaz bagi kat saya untuk yang 5 perkara dalam video tersebut. Okey, yang pertama Ustaz ada bagi tahu menyenarai isu kelemahan pelajar secara keseluruhannya untuk dapat gambaran teknik mengajar sesuai. Okey. Yang kedua, penggunaan BBM, bahan bantu mengajar iaitu mini whiteboard dengan efisien dan jelas. Okey. Yang ketiga, menggunakan kaedah mengenal bunyi huruf yang mudah difahami iaitu baris sama dengan bunyi. Yang keempat, menggunakan kaedah tikrar iaitu pengulangan cara bunyi huruf sebagai penekanan kepada pelajar. Okey, interaksi dua hala antara ustaz dengan pelajar menggunakan kaedah soal jawab di akhir sesi. Okey, kalau Ustaz tengok dari segi penerangan yang Ustaz Syukur sampaikan dalam kelas tu, agak-agaknya pelajar tu boleh ikut tak dengan cara contohnya kalau tengok dari segi penerangan huruf menggunakan gambar. Apa yang Ustaz rasa boleh simpulkan dekat situ? Boleh bagi tu memang sebab dia tu dalam video tu ada 3 orang student Ustaz. Ada 3 pelajar dan yang saya nampak yang secara overall boleh ikut lah. Semua pelajar boleh kenal, boleh beza antara bunyi dengan huruf. Secara overall lah. Kalau yang penggunaan gambar dalam sesi penerangan huruf tu agak-agak macam berkesan lah. Boleh ke untuk pelajar dewasa ni? Dia macam gambar maksud dia gambar macam macam huruf nun nasi ke kena? Maksudnya kalau skala kan kalau kena huruf gunakan gambar ni selalu budak-budak lah. Budak-budak lah. Tapi untuk dewasa ni agak-agak macam sesuai ke dok? Kalau bagi saya mungkin rasa-rasa boleh kurang kot. Sebab dewasa kan. Dewasa ni cara dia berfikir lain pula dengan budak-budak. Okey, baik. So tak apa, saya nak tahu pandangan je. Alright. Okey, jadi itu untuk pandangan Ustaz. Kita pergi kepada persoalan pula. Yang persoalan ni ada 3. Yang pertama, adakah disediakan model latih tubi khas kepada pelajar sebagai latihan pengukuhan? Okey, yang kedua, cara digunakan untuk membantu pelajar yang huruf tapi kurang mahir membaca Al-Quran. Cara yang digunakan untuk pelajar yang kena huruf tapi kurang mahir. Okey. Dia kena ada huruf tapi bacaan Quran dia tu tak apa mahir lagi, gitu. Gitu. Okey, yang ketiga, adakah menggunakan Iqra atau modul khas untuk pembelajaran? Okey, tak apa. Yang ni saya akan bagi tahu jawapan dia. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu yang 5 perkara yang Ustaz boleh ambil daripada video yang saya bagi. Okey, yang pertama kalau Ustaz tengok, yang pertama memudahkan pelajar tu nak mengenal huruf dengan menggunakan gambar. Jadi yang saya tanya tadi, sesuai ke tidak dengan pelajar dewasa ni? Kalau ikutkan sebenarnya sesuai. Walaupun mereka ni dah dewasa, tapi mereka rasa excited nak belajar. Sebab sebelum ni mereka belajar huruf tak ada rasanya nak belajar kaitkan dengan gambar. Kan, mereka dulu kalau belajar dia hanya macam kebanyakannya memang pelajar dewasa ni dia akan kata, oh saya dulu hafal je. Dia menghafal semata-mata. Kan. Jadi ada benda yang barulah mereka akan belajar menggunakan gambar. Jadi bila guna gambar ni, benda yang visual mereka dapat bezakan huruf tersebut. Terutamanya huruf yang agak rasa macam bila tengok tu asyik nak tukar semua. Jadi bila kita gunakan gambar ni, mereka dapat bezakan dengan baik lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, memberi semangat kepada pelajar untuk belajar mengaji. Ni memang kita kena sentiasa bagi semangat kepada mereka. Walaupun mereka ni kata dah berusia pun kadang-kadang ada juga mari kata tak semangat nak belajar tu ada. Kan? Jadi kita kena sentiasa bagi semangat kepada mereka. Dan kita nak bagi mereka ni rasa mereka ni belum terlambat lah maksudnya. Masih ada peluang lagi untuk mereka boleh mengaji. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, memberi respon dan pujian pada setiap bacaan pelajar. Ni maksudnya bila pelajar tu baca, ustaz kena respon lah.
Respon dan puji usaha pelajar tersebut. Kalau betul kita puji, bagus ke, betul dan sebagainya lah. Okey. Kalau andai katanya ada pelajar tu buat kesilapan, yang keempat ni kena tegur lah. Tegur dengan cara macam mana? Tegur dengan cara yang tidak menyinggung perasaan pelajar tersebut. Jadi kita kena jaga perasaan mereka sebab golongan dewasa ni, terutamanya yang dah berusia, memang kadang-kadang ada yang mudah orang kata terasa lah kalau kita tinggi sikit suara, tu kena jagalah. Kesalahan tetap kita tegur, cuma ada cara yang kita kena, ustaz kena buat lah. Okey, dan yang kelima, ambil cara masalah belajar dalam ngaji. Ni Ustaz Syukur pun dalam video yang saya bagi tu, Ustaz ada bertanya dulu kan, apa masalah pelajar tu dalam ngaji. Jadi pentinglah kita kena tahu sebab apa dia tak boleh baca Quran tu, pengalaman dia belajar tu sebelum ni. Mungkin ada pelajar ni dia dulu belajar, tapi belajar kadang-kadang belajar tak habis. Kan? Jadi mungkin kalau gitu mungkin ada yang dah kenal huruf. Tapi kalau ada yang tak belajar langsung, mungkin mereka ni memang kita tak kenal lah huruf. Gitu. Jadi macam yang persoalan Ustaz tanya tadi, macam mana cara nak mahirkan tu, kita akan tackle dia start daripada huruf lagi. Maksudnya kita akan tengok situ. Bila kadang-kadang dia tak boleh baca dengan baik ni, kadang-kadang huruf tu yang dia tak berapa mahir lagi. Jadi pelajar yang kita akan dapat, yang Ustaz akan dapat nanti memang pelajar yang akan memang mula daripada huruf lah sebenarnya. Takkan ada maksudnya pelajar tu yang dah boleh baca Quran. Tak ada. Maksudnya memang kita akan bagi yang memang mula daripada awal. Boleh? Okey. Jadi hari ni saya nak pergi kepada yang berkenaan dengan celik Al-Quran lah. Okey, dekat celik Al-Quran ni kita panggil kelas yang Ustaz akan jalankan nanti sebagai kelas bimbingan individu. Jadi kalau Ustaz tengok pada term kelas bimbingan individu ni, individu kita buat maksudnya secara personal lah, one to one. Kalau Ustaz tengok video yang saya bagi tu, kelas tu kita buat ramai-ramai, yang pelajar ramai. Jadi yang tu sebab seminar. Dia bukan kelas yang individu. Itu seminar. Jadi seminar tu bukan sokmo lah kata buat. Bukan kata pelajar tu kena masuk seminar baru kena masuk bimbingan individu tak. Yang seminar tu dia open saja. Mana yang join, dia join. Lepas pada tu, mana yang rasa berminat tu, mungkin dia akan masuk kelas bimbingan individu ni lah. Gitu. Okey. Jadi kelas bimbingan individu ni yang kita buat ni, usia pelajarnya kebanyakannya memang yang dah berusia. Tapi yang muda pun ada. Tapi tak ada kata yang pelajar tu dalam kalangan sekolah menengah, budak sekolah menengah, sekolah rendah, tak ada. Yang adanya boleh kata 18 tahun ke atas lah. Tapi kebanyakan yang ramai belajarnya lingkungan umur 40-an hingga 60-an. Maksudnya yang bekerja, ada yang dah bekerja, ada yang dah pencen. Macam-macam background lah ada. Boleh. Okey. Lepas tu ni saya dah bagi tahu tadi secara personal one to one. Jadi walaupun start ada contohnya 20 orang pelajar. Kelas dijalankan hanya buat secara personal one to one. Jadi hari yang Ustaz tu akan susun lah. Okey, waktu 8-9 contohnya ni pelajar ni. 9-10 ni pelajar ni pula. Gitu. Okey. Dan yang terakhir, setiap pelajar menggunakan modul dan sistem yang sama dari celik Al-Quran. Jadi kita pelajar dekat celik Al-Quran ni, bila dia daftar mereka akan beli modul. Kita ada sediakan modul lah. Jadi mereka akan pakai modul tu sahaja. Tak perlu dia nak kena beli Iqra' ke ataupun benda lain lah. Okey, jadi apa yang guru perlu lakukan adalah guru perlu menguasai modul tersebut. Jadi bila Ustaz dah ada modul, sebab kita ada 2 modul saja, celik huruf dengan celik tajwid, 2 saja. Jadi pelajar diguna modul tu, Ustaz pun akan pakai modul tersebut lah. Jadi tugas Ustaz kena kuasai modul. Macam mana nak terangkan gambar menggunakan nak terangkan huruf menggunakan gambar macam mana. Lepas tu dari segi penerangan tajwid, sebab kita dekat sini kita tak ajar tajwid yang macam yang dalam buku tajwid tu lah. Maksudnya dari segi nama-nama hukum tu kita tolak ke tepi, kita pakai cara penerangan menggunakan tanda tu dalam Quran. Okey, dan yang seterusnya guru perlu menjalankan sesi kelas ni mengikut SOP yang kita telah tetapkan lah. Maksudnya Ustaz nak adakan kelas tu, yang sebelum kelas tu apa Ustaz kena buat semasa kelas dan semasa nak tamatkan kelas. Jadi SOP yang kita telah tetapkan lah. Okey, boleh jelas setakat ni? Jelas.
Okey, baik. Kita pergi yang ni yang saya nak bagi tahu hari ini berkenaan dengan core value ataupun nilai teras di celik Al-Quran. Okey, kita ada 3 perkara yang kita jadikan sebagai kata pegangan lah di celik Al-Quran. Jadi 3 perkara ni Ustaz kena pegang molek dan 3 perkara ni lah juga Ustaz akan aplikasikan dalam pengajaran. Okey, yang pertama kita ada mudahkan. Mudahkan ni kita mudahkan dari segi teknik pengajaran. Jadi pelajar yang join dengan kita ni mereka memang nak yang benda yang mudah sajalah. Contohnya dari segi huruf nak kenal macam mana, tajwid pula nak kuasai macam mana, shortcut yang macam mana, nak mudahkan mereka. Boleh. Dan kita kena ada macam usaha untuk biar mereka ni rasa belajar Quran ni mudah. Itu penting. Maksudnya kita jangan bebankan dia nak cerita semua berkenaan dengan hukum ni tak perlu. Ada cara kita sendirilah. Itu yang pertama. Yang kedua, puji. Okay, ni penting. Puji bila dalam kelas tu, bila pelajar macam yang saya bagi tahu tadi, bila pelajar tu baca, respon. Puji usaha mereka. Jadi penting puji ni sebab kita nak bagi mereka ni rasa lebih bersemangat untuk mengaji lah sebenarnya. Boleh. Dan yang terakhir adalah ambil berat. Okay. Ambil berat ni kita ambil berat dari segi masalah pelajar dia. Masalah pelajar kita yang pertama. Dan yang kedua, kita ambil berat dari segi kemajuan ataupun progres pelajar tersebut. Maksudnya, bila Ustaz dah tahu masalah dia, contohnya dia tak kenal huruf. Contohnya ada huruf dia bertukar. Jadi memang Ustaz kena ambil syakna lah huruf tersebut kena bagi dia betul-betul kenal. Okay, dari segi ambil berat dari segi progres dia, maksudnya dekat celik Al-Quran ni kita tak ada kata kita tetapkan contohnya pelajar ni mesti belajar 5 bulan. 5 bulan tu kira boleh mahir tak? Maksudnya dekat kita ni selagi mana contohnya huruf dia tak mahir, kalau contohnya 3-4 bulan lah. Gitu. Kalau bila dah betul-betul mahir huruf, barulah kita boleh masuk ke next step, celik tajwid pula. Gitulah juga kalau celik tajwid nampak macam bahagian part yang mereka masih lagi kurang mahir, jangan Ustaz bawa ke yang seterusnya lagi. Kalau tak jadi kesian ke dia. Dia pun tak berapa mahir lagi tapi Ustaz bawa dah ke yang atas lagi. Jadi akan jadi susah lah bila masuk Quran tu. Itu yang akan ada isu yang dia nak baca pun tak berapa cekak sebab dia situ lagi asah tu. Boleh? Okey, jadi itu 3 nilai teras di celik Al-Quran. Yang 3 nilai teras ni lah yang saya akan tengok secara keseluruhan lah, maksudnya bila Ustaz buat simulasi nanti 3 perkara ni lah yang saya akan nilai. Saya akan tengok. Ada 3 perkara ni insya-Allah boleh lah. Okey, tadi saya ada bagi tahu SOP. Jadi kita ada SOP yang kita dah sediakan. Jadi kita ada SOP kelas bimbingan individu. Lepas tu kita ada kemaskini jadual pelajar, SOP macam mana Ustaz nak sebelum kelas tu macam mana Ustaz kena buat. Sebab nanti Ustaz akan ada grup lah bersama dengan pelajar. Jadi setiap sehari sebelum kelas tu Ustaz akan ambil jadual dalam kelas, dalam grup. Okey, lepas tu puji pelajar. Dan seterusnya penerangan konsep suku kata. Yang penerangan konsep suku kata ni kalau Ustaz tengok yang dalam video tu yang Ustaz terangkan pasal ni lah yang baris sama dengan bunyi tu. Itulah. Jadi yang tu pun kita dah sediakan SOP yang macam mana nak terangkan start daripada apa. Sampailah apa. Jadi sebenarnya SOP ni kita nak bagi mudahkan guru-guru lah sebenarnya. Kita bukan nak membebankan guru-guru. Cuma kita nak kawan, nak mudahkan mereka tahu macam mana step kita mengajar. Boleh? Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan Ustaz nak tanya saya? Berkaitan dengan pelajar Ustaz. Yang jumlah pelajar yang seorang guru pegang ni minimum 10 orang. Ya, minimum 10. Maksimum? Maksimum terpulang pada jadual pelajar Ustaz. Pada jadual Ustaz lah. Macam saya dululah, kalau kira dulu gitu jugalah, saya ambil 10, lepas tu naik sikit, naik. Kalau ikut sekarang ni saya ada 30, yang aktifnya 32 bulan ni. 32 orang? 32 orang. Jadi sebab Ustaz ambil sebab saya sekarang ni permanent. Tapi kalau Ustaz yang part time ni
Tapi nanti ustaz pun akan jadi ni juga kan. Akan pergi sekolah juga lepas ni kan. Cuma ustaz targetnya maksudnya yang untuk sebelum dipanggil jadi cikgu tu lah kan. Gitu lah lebih kurang. Tapi bila je ustaz jadi mengajar di sekolah pun sebenarnya ada je yang buat part time ni. Maksudnya boleh mengajar belah malam. Macam saya pun nanti kalau dapat posting pun mungkin saya akan mengajar juga sini. Cuma saya ambil waktu hujung minggu ataupun malam gitu lah. Tapi online lah. Online je lah. Saya buat online je lah. Gitu. Jadi untuk permulaan ni kita bagi dulu 10. Kita akan tengok prestasi semasa macam mana. Kalau boleh kita tambah lagi. Gitu lah. Sebab pelajar ni memang ramai sebenarnya nak masuk tu yang kita ambil yang guru ni. Sebab sekarang ni memang ada kebanyakannya yang nak malam. Malam hujung minggu. Orang tu ramai yang nak. Sebab kerja sahau. Orang kerja. Orang kerja kadang siang kerja dia nak ngaji malam. Hujung minggu gitu lah. Pelajar ni dia lebih cenderung kepada online ke fizikal? Kalau ikutkan sekarang ni memang yang daftar tu memang semua online lah. Sebab ada yang kalau dia nak fizikal tu ada yang memang dia tolak dulu lagi lah, dia tak nak online. Kalau macam yang student saya yang dulu belajar fizikal, ada yang memang tak ambil online. Dia kira stop terus. Nak tunggu nanti buka fizikal nanti. Tu tak tahu lagi lah bila. Cuma yang sekarang ni yang ustaz akan dapat memang pelajar memang kiranya online lah semua. Gitu je lah. Yang fizikal tu nanti kita akan tengok pula lah sebab yang tu pun kita tak tahu lagi bila. Memang pelajar pun dia akan set untuk masuk online je lah buat masa ni. Boleh. So dari segi kan kita mengajar pelajar ni 1 jam sahau. Kali ikut dia ada yang sejam, ada yang setengah jam sekali sesi tu. Paling minimum 30 minit lah, tengok pada pelajar tu dia nak belajar macam mana. Dia pelajar ni dia akan belajar, dia akan habiskan waktu belajar dia 1 bulan 3 jam. 3 jam. Jadi contohlah kalau pelajar tu dia ambil sekali sesi 1 jam, maksudnya sekali seminggu lah kelas dia. Gitu. Kalau contohnya dia ambil sekali sesi 30 minit, maksudnya seminggu tu 2 kali. 2 kali ya. Jadi gitu. Ada juga yang pelajar yang ambil lebih pada 3 jam. Tu atas dia lah kalau dia nak tambah. Ada juga gitu. Tapi kita nak ngajar orang dewasa sejam tu ngajar secara seorang-seorang. Dia macam lama tak? Dia nak kata lama memang lama sebenarnya sejam ni. Jadi yang sejam ni sebenarnya ustaz kena pandai lah. Dia kalau contohnya pelajar tu yang jenis yang macam memang slow, sejam ni memang kira memadai lah. Sebab kita akan ulang-ulang benda yang dia baca tu. Gitu. Tapi ustaz kena pandai lah, maksudnya kalau kelas tu mula-mula starting tu janganlah kita terus shoot terus. Nak belajar. Maksudnya mungkin ustaz boleh selit-selit lah. Ajak buah dulu. Mula-mula. Tapi janganlah macam lama sangat buah tu. Macam saya suka macam tanya khabar dulu. Cerita apa, ada masalah ke apa ke. Gitulah. Masa contohnya kalau sejam tu 30 minit. Berhenti sekejap 5 minit. Rehat ke. Lepas tu sambung pula 30 minit lepas pada tu. Gitulah. Maksudnya sejam tu bukan fix untuk ngajar saja lah. Kalau saya nak kata fix tu, saya pun mengajar tak ada lah fix memang betul-betul sejam. Kadang-kadang ambil boleh 10 minit, ada kadang-kadang saya tak start lagi 10 minit tu. Kadang-kadang duk buah dulu. Kadang-kadang. Sebab kita nak interaksi dengan sejam. Interaksi apa semua. Masa kalau memang betul sejam tu memang rasa lama. Saya pun ada juga pelajar tu memang rasa lama lah. Tapi tengok pada keadaan student tu. Ada student tu memang kalau berat, kadang-kadang sejam tu sekejap je rasa. Duk main ulang, kita duk tegur apa semua. Tu pun jadi makan masa dah situ sebenarnya. Tapi kalau pelajar yang laju ni mungkin sejam tu rasa sekejap je, rasa macam lama. Bosan pula ke bawah. Dia bosan kita baca, dengar tu. Betul belaka dah ni. Tapi buat masa ni Ustaz jangan risaulah, mungkin sebab pelajar memang kita ambil memang boleh katakan memang dia nak start daripada awal lah. Maksudnya memang yang ada masalah, betul-betul ada masalah lah. Gitu. Boleh. Lepas tu ada kalau dalam
masa sejam tu ada bahagian menulis dia tak ada. Sekadar tak ada. Tak ada. Kalau ada pun ada sikit je lah, macam kalau bahagian tajwid tu ada yang part yang kena dia tulis masa ustaz terang tu, ada dia kena tulis gitu je lah. Adalah sikit latihan yang panjang pendek tu ada dia kena tanda mana panjang 2 harakat, mana panjang 1 harakat, gitu je lah. Dia yang jadi banyak masa yang nak kena pakarnya bila masuk tajwid. Kalau huruf ni kadang-kadang 30 minit pun cukup dah rasanya. Selalunya. Gitu lah. Apa yang tu nanti ustaz akan tengoklah dulu macam mana. Ustaz akan dapat pelajar tu, ustaz akan nampak lah macam mana. Dia tengok pada keadaan. Tengok keadaan pelajar tu. Ada yang kalau dia nak belajar 30 minit, dia akan bagi tahulah dekat admin. Admin akan bagi tahulah kat ustaz gitu lah. Atau kalau kita nak ngajar, kalau macam ngajar budak-budak ustaz. Sebelum kita masuk kepada isi tu, kita ada intro, seindaksi yang. Kalau orang dewasa ni mungkin tak ada ustaz. Dah perlu lah ke ni? Dia ada pun macam ni je lah. Kalau macam starting sebelum start kelas tu, kita ada, kalau pelajar baru, ustaz akan macam ada ice breaking tu lah. Maksudnya tanya tanya nama, background dia. Tanya tu, yang tu nanti ustaz akan ni lah, ustaz akan buat dalam video tu. Saya akan detail nanti macam mana. Maksudnya tu penting lah. Tapi macam nak kata yang ustaz mengajar kena buat seindaksi tu lain, tak adalah macam sedetail tu maksudnya. Jadi macam kalau pelajar yang ni, kita akan fokus pada ni je lah. Kalau sebelum kelas tu mungkin minta pelajar tu ulang dulu sekejap yang pelajaran sebelum tu. Gitu. Gitu je lah. Gitu je lah. Secara yang kalau Zoom ni Ustaz, kita guna Zoom ni dalam sejam tu boleh lah? Boleh. Kalau 2 orang boleh. Kalau dia lebih 2 orang yang jadi dia had 45 minit. 45 ke 40 gitu. Kalau 2 orang sejam ni tak apa. Link ni saya buat sendiri lah. Link ni ustaz akan buat. Jadi bila kelas tu ustaz akan bagilah dekat pelajar tersebut. Gitu lah. Cuma sesi dengan saya nanti saya yang akan bagi link lah. Saya tak ingat sebenarnya, saya bagi dah link ke ustaz. Tu yang saya suruh masuk tu tadi. Saya salah, saya ingatkan saya bagi kat orang lain. Tu yang ustaz tanya gitu, saya pun baru perasan kata salah bagi ni, salah bagi kat orang lain. Okay, boleh? Okay. Saya pun ada sesi lagi 5:30 ni. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa untuk sesi malam ni pukul berapa ustaz nak ni? 9. Pukul 9, 9.10. Okay, saya akan bagi tahu dekat nama ustaz malam ni, Ustaz Haziq. Ustaz Haziq, nanti saya bagi nombor kat ustaz. Nombor Ustaz Haziq tu, ustaz WhatsApp Ustaz Haziq minta link tu. Boleh? Okay. Alright. Boleh. Okay, beres. Kalau tak ada apa-apa, kita lepas itu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.